Hai, Assalamualaikum. Nama saya Jasmine Suraya binti Jilani, pelajar tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian di Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, kampus Besut. Dan tujuan video ini dibuat adalah untuk kita mempelajari dan mengetahui tanaman apa yang ditanam oleh pekebun di kampung saya dan perosak apa yang mengganggu tanaman pekebun tersebut dan juga cara-cara ataupun kaedah kawalan yang dilakukan oleh pekebun tersebut bagi mengatasi ataupun mengawal perosak-perosak yang mengganggu tanaman beliau. Okey, kejap lagi kita akan pergi ke kebun seorang petani di kawasan perumahan saya dan kita akan tengok pokok apa yang beliau tanam, perosak yang ada dan juga cara kawalan yang beliau gunakan untuk tanaman beliau. Okey, jom kita pergi. Sebelum tu, jom kita belajar apa itu IPM. Okey, apa itu IPM? IPM adalah singkatan untuk Integrated Pest Management atau dalam bahasa Melayunya, kawalan perosak bersepadu. IPM adalah strategi berasaskan ekosistem yang memfokuskan pada pencegahan perosak atau kerosakannya melalui kombinasi teknik pengurusan untuk keberkesanan yang lebih besar. Antara pendekatan untuk pengurusan perosak adalah seperti kaedah kawalan biologi, kaedah kultura, kaedah kawalan mekanikal serta kaedah kawalan kimia. Kaedah kawalan biologi adalah penggunaan musuh semula jadi seperti parasit, patogen untuk mengawal perosak. Kaedah kultura pula adalah kaedah amalan yang mengurangkan pembiakan, penyebaran dan kelangsungan hidup makhluk perosak. Contohnya, mengubah amalan pengairan dapat mengurangkan masalah perosak. Kaedah mekanikal pula adalah seperti membunuh perosak secara langsung, menyekat perosak atau menjadikan persekitaran tidak sesuai untuk perosak. Contohnya, menggunakan perangkap. Okey, untuk kaedah kimia adalah penggunaan racun perosak. Untuk IPM, racun perosak digunakan hanya apabila diperlukan dan digabungkan dengan pendekatan lain untuk kawalan jangka panjang. Okey, kita dah pun sampai. Okey, sekarang kita berada di kebun petani di kampung saya dan ni dia punya owner dia. Okey, boleh perkenalkan diri dulu? Jadi saya nama Muhammad Zarif bin Jafaruddin. Jadi baru jugalah berkecimpung dalam bidang pertanian. Kalau ikut latar belakang memang ayah saya memang pertanian lah dulu-dulu sampai sekarang pun. Kira dah berapa lama agak-agak bertani? Kalau ikut bertani, projek ni baru dalam 6-7 bulan lah. Baru 6-7 bulan. Tapi sebelum-sebelum ni pun memang ada buat atas tanah. Kira tanam sayur je ke ada tanaman lain tak? Tanaman memang kita ada tanam buah-buahan dengan sayur lah. Buah kita ada makisa dengan jambu batu. Sayur campur-campur lah. Campur-campur. Okay, untuk tanaman sayuran ni apa? Ada jenis apa je? Ini kita tanam sawi, bayam, pucuk meranti dengan kangkung sajalah. Setakat ni lah. Okay, macam kat depan kita ni kangkung lah kan? Okay, macam kangkung ni apa penyakit ke perosak ada tak? Kangkung biasa macam sekarang ada masalah. Kita ada contoh macam ulat ratus lah. Ulat ratus, contoh dia? Ya, ni contoh ada. Oh, itu kerosakan yang dibuat tu lah dengan ulat itu. Dan selain tu ni lah adanya masalah kulat. Kulat tu memang kita tak dijangka. Sama ada diserang pada daun ataupun akar lah. Ada contoh tak macam serangan kulat tu? Kulat tu cik Ibrah ni sikit. Macam kaedah kawalan yang dibuat untuk kontrol sebenarnya penyakit perosak apa? Biasa semua racun lah. Semua racun.
Dia guna sembuh racun, ataupun satu lagi mana pokok yang terlalu rosak kita kena buang lah. kalau racun memang guna racun kimia lah, tak guna Untuk setakat ni ya kita pakai racun kimia. Racun ada juga sebelum ni pakai racun apa? Panggil racun organik. Kita tak pakai racun organik. Sepenuhnya kita pakai sini, sepenuhnya lah kita pakai racun kimia. Ada juga cuba untuk pakai racun organik, tapi keberkesanannya kurang lah. Sebab dengan masalah sekarang masalah penyakit ni lebih teruk lah daripada dulu. Jadi racun organik pun ada juga yang pakai, tapi kesannya kurang. Selain daripada yang dua tadi tu, ada guna kaedah lain? Kaedah lain tak ada lah. Biasa kalau memang kalau teruk sangat kita buang. Kalau biasa-biasa sikit-sikit kita kontrol dengan kita racun je lah. Tapi masalah paling besar kalau tak dirawat dari awal lah. Kalau daripada kecil dia tak rawat, maka dah besar lagi teruk lah. Benda tu berterusan saja. Dia merobat lah. Ya. Yang kita lihat ini adalah penyediaan sebelum menanam sayur-sayuran. Boleh Encik Zarif terangkan dari awal proses penyediaan tanah sampai menuai? Ini cuma perubahan, kita ubah daripada tanah kepada bahan lain lah yang kita tanam. Ini kita gunakan sekam padi campur dengan sabut kelapa lah. Sabut kelapa yang telah dimesin. Dalam ni pun kita ada campur lah, ada campur apa, bahan organik macam tai ayam proses dengan sebelum ni kita pakai tek kambing juga lah. Tapi tek kambing agak panas, kita tak pakai lagi. Ini apa function gembur-gemburkan tanah ni? Nak tanam Tanam baru ni. tanam baru. Kita kena rawat lah, patut rawat. Oh, kira lepas dah ambil sayur, lepas tu terus sayur rawat kan. Gembur kan, lepas tu kita akan letak kapur kat sini. oh kapur. Bila letak kapur baru ada besok asid. Kita bila lepas guna asid tinggi. Oh. Jadi anak benar kalah dengan asid kat sini. Jadi kita letak kapur, neutralkan balik. Barulah dia. Daripada soal jawab yang telah dilakukan bersama Encik Zarif tadi, beliau menjelaskan masalah perosak yang dihadapi adalah seperti ulat ratus dan juga masalah kulat yang telah menyerang daun dan akar sayuran. Encik Zarif telah melakukan beberapa kaedah kawalan, antaranya ialah beberapa kaedah kawalan kultura yang saya dapati telah diamalkan oleh Encik Zarif. Encik Zarif menggunakan kaedah pengairan dripping yang dapat mengurangkan masalah perosak kerana air yang banyak boleh meningkatkan penyakit akar dan rumpai. Selain itu, Encik Zarif juga melakukan pemugaran tanah selepas menuai hasil. Pada pendapat saya, teknik ini dapat mendedahkan perosak kepada cahaya matahari. Dengan melakukan penanaman campuran pada satu kawasan juga dapat mengawal perosak. Encik Zarif juga akan membuang dan menghapuskan pokok yang telah rosak. Saya dapati Encik Zarif juga mengamalkan kaedah kawalan kimia dengan melakukan penyemburan racun kimia kerana didapati ia lebih berkesan. Encik Zarif menyatakan beliau pernah menggunakan racun organik, tetapi beliau mendapati racun organik kurang berkesan berbanding racun kimia. Okey, itu saja soalan yang saya tanyakan pada Encik Zarif. Terima kasih Encik Zarif atas kerjasama anda. Ya, sama-sama.
Okay, Sekali boleh datang lagi ya.